Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, himpunan benci rasuah gagal. Lebih gagal lagi ialah mereka gagal membawa message yang tepat. Antara message yang keliru yang dibawa oleh himpunan tersebut ialah plakat yang dibawa kononnya menulis Bapa Pembebasan Perasuah, dan karikatur di dalam lukisan itu menyerupai Anwar Ibrahim. Persoalannya, perasuah mana yang dibebas oleh zaman kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri? Ada netizen kata dia cadangkan Anwar Ibrahim saman saja lelaki yang memegang plakat Bapa Pembebasan Perasuah itu, atau saman saja ketua sekretariat penganjur kepada himpunan benci rasuah itu. Kerana tiada bukti menunjukkan bahwa Anwar adalah bapa pembebasan perasuah. Jadi ada netizen cadang Anwar Ibrahim saman. Saman saja lelaki itu, saman saja sekretariat penganjur ini dengan jumlah saman. Kata beliau, janganlah lagi simpan 100.000, jangan lagi simpan 1 juta, sebab semuanya boleh dibayar orang. 800.000 mampu dibayar oleh Siti Mastura. 1,3 juta pun mampu dibayar oleh Muhyiddin dalam saman-saman yang sebelum ini. Kali ini, apa kata kalau Anwar Ibrahim minta saman ataupun minta jumlah pampasan saman sebanyak 1 bilion pula. Nak tengoklah siapa yang mampu bayar. Sebab baru-baru ini Siti Mastura mampu bayar saman gara-gara memfitnah pemimpin DAP. Muhyiddin pun sama, gara-gara memfitnah pemimpin DAP, dia bayar 1 juta. Kalau dicampur kedua-dua mereka, lebih daripada 2 juta ringgit dibagi percuma. Dibayar percuma kepada pemimpin DAP gara-gara fitnah. Ada yang mencadangkan kalau duit itu digunakan untuk tujuan yang lebih baik seperti membantu sekolah-sekolah daif, hospital-hospital daif dan sebagainya, itu kan lebih baik. Ini membayar fitnah. Nah, itu betul-betul tak boleh diterima oleh ramai netizen. Jadi itu sebabnya mereka cadangkan Anwar Ibrahim saman saja pemegang plakat itu atau penganjur itu dengan nilai 1 bilion. Barulah mereka tahu bagaimana deritanya di fitnah itu, bagaimana deritanya terkena saman fitnah. Yang lebih teruk lagi sebenarnya bukan yang memfitnah itu, tetapi orang yang menerima fitnah itu lebih teruk. Bayangkanlah kalau paci-paci, maci-maci yang terus percaya bulat-bulat dengan fitnah itu. Sampai mereka mati, mereka akan tetap percaya dan percaya fitnah tersebut. Bukankah itu satu perbuatan yang memang boleh disebut celaka lah kan? Sebab fitnah ini menyebabkan kerosakan kepada pribadi individu tertentu. Hari ini dibuktikan bahwa tiada satu pun kes yang membabitkan rasuah yang dibebaskan oleh Anwar Ibrahim. Bahkan semasa zaman Perikatan Nasional lah, banyak kes-kes yang melibatkan VVIP telah pun dibebaskan. Kenapa waktu itu atau kenapa semasa himpunan benci rasuah itu tidak pula membawa plakat-plakat tersebut? Kalau nak tahu, 156 kes mahkamah digugur semasa zaman PN. Antara yang paling menarik ialah semasa zaman pemerintahan PN, Kunan juga dibebaskan dengan 2 kes. Selain daripada itu, seorang peguam yang mewakili Najib, Safi Abdullah juga, dengan 2 kes bebas lepas kes LHDN dan ubah wang haram bernilai 9,5 juta. Sewaktu kes ini juga berlaku, Rizah Aziz dilepas tanpa dibebaskan dengan 5 kes. Jadi apa kesnya? Dan untuk pengetahuan Anda, Timbalan Perdana Menteri sekarang yaitu Zahid Hamidi juga dibebaskan dengan 40 tuduhan rasuah kes projek sistem VLN semasa zaman Perikatan Nasional. Dan yang lebih menarik, Tun Musa Aman dibebaskan 40 tuduhan
semasa zaman Perikatan Nasional. Semuanya berlaku semasa zaman Perikatan Nasional. Jadi, nak tanyalah kan, kata netizen ini, kenapa tidak Anwar Ibrahim saman saja 1 bilion? Apa pula pendapat Anda? Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Benci Rasuah kemarin sangat gagal dan memalukan. Hanya 200 orang yang hadir, dijangka 100.000. Rupa-rupanya hanya 200 orang. Yang menariknya lagi ialah semua yang menyertai himpunan itu adalah orang-orang biasa yang coba untuk membuat himpunan yang bercampur baur. Tidak tahu apa yang mereka sebenarnya mahu perjuangkan melalui himpunan itu. Karena jika mereka mahu menyebut Anwar Ibrahim di dalam isu atau isi utama himpunan itu, menjadi persoalan ialah apa masalah terhadap Anwar Ibrahim berkait rasuah. Anwar Ibrahim telah menyatakan bahwa perang rasuah habis-habisan akan dilakukan apabila beliau memulakan kerjaya sebagai seorang Perdana Menteri. Akhirnya hari ini, apabila ada plakat yang dibawa dalam himpunan itu, yaitu menulis Bapa Pembebasan Perasuah yang membawa maksud Anwar Ibrahim, menjadi persoalan utama ialah perasuah mana yang dibebas pada zaman Kerajaan Madani. Nah, jadi jangan skip video ini karena kita akan menyingkap siapa sebenarnya yang membebaskan perasuah itu. Adakah betul Anwar Ibrahim atau Anda sebenarnya hanya ditipu bulat-bulat, dikelirukan oleh plakat tersebut, atau Anda tak pernah tahu pun tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini kebenarannya. Perasuah mana yang dibebas zaman Kerajaan Madani? Sebenarnya tiada. Plakat terpampang ungkapan Bapa Pembebasan Perasuah dengan karikatur mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Dataran Merdeka semalam mengundang persoalan banyak pihak. Antaranya, seorang TikTokers Wan Hadi yang menyifatkan plakat dengan gelaran kepada Perdana Menteri semasa himpunan yang disertai pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT itu sebagai biadab dan langsung tidak berterima kasih kepada kerajaan. Yang dirisau ialah pelajar-pelajar ini menjadi tunggangan orang-orang yang berkepentingan. Pelajar-pelajar ini mungkin tak sedar apa yang mereka lakukan salah. Selain daripada itu, TikTokers ini juga menjelaskan adalah tidak betul jika tuduhan membebaskan perasuah itu dikaitkan dengan keputusan terhadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan di NAA daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Persoalannya, perasuah mana yang dibebaskan pada zaman Kerajaan Madani? Berikan saya satu nama saja, kata beliau. Saya nak ingatkan kembali, kes Datuk Seri Zahid Hamidi ini ada 87 pertuduhan. Yang tuduh Zahid di mahkamah adalah peguam negara, lantikan Mahathir dulu, yaitu Tommy Thomas. Yang bebaskan pula ialah Datuk Seri Zahid. Yang bebaskan Datuk Seri Zahid adalah peguam negara, lantikan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri yang ke-8. Datuk Seri Zahid lepas bebas daripada 40 pertuduhan rasuah semasa zaman Perikatan Nasional. Katanya menerusi rakaman dimuat naik di TikTok yang meraih lebih 58,000 tontonan setakat ini. Terdahulu tular foto plakat Bapa Pembebasan Perasuah yang turut diarak dalam Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara petang semalam. Menerusi kempen demokrasi, anjuran Sekretariat Rakyat Benci Rasuah itu juga tersebar di media sosial poster dengan karikatur mengenakan sut tentera lencana bernombor 47 dan logo Madani beserta caption kerajaan saying
koruptor. Mengulas lanjut, Wan Hadi menegaskan bahawa Mahkamah sudah mengesahkan bukan tanda tangan Datuk Seri Zahid pada cek duit terbabit, sebaliknya cop daripada pegawai Presiden UMNO berkenan. Menurutnya, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap Ahmad Zahid pada 4 September 2023 itu juga melibatkan akaun Yayasan Akal Budi yang diasaskan pemimpin itu bukannya menyakau duit kerajaan atau dana awam. Tidak ada satu pun daripada 47 pertuduhan itu Datuk Zahid terima rasuah atau makan suapan. Datuk Zahid hanya dituduh amla penggubahan wang haram berkaitan salah guna kuasa. Duit dia sendiri masuk ke dalam akaun Yayasan Akal Budi milik dia sendiri yang ditubuhkan sejak 1994 untuk pelajar-pelajar tahfiz. Tahun lepas, kita pun tahu tersebar satu memo daripada Jabatan Peguam Negara. Memo itu mengesahkan Jabatan Peguam Negara tiada bukti kukuh untuk mendakwa Datuk Zahid. Kes Datuk Zahid juga bukan sakau duit kerajaan, dana awam untuk kerja-kerja amalnya, tapi Yayasan Akal Budi milik Datuk Zahid ini tanggung kos pelajar-pelajar tahfiz di Melaka dan Perak. Apa sebab nak gelarkan Datuk Seri Anwar Bapa Pembebasan Perasua? Zaman PAS PN dulu ada 156 kes mahkamah digugurkan zaman itu. Kenapa kau penyokong PN tak letak muka Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri sama templak Wan Hadi lagi? Saudara-saudara sekalian, menurut paparan yang dinyatakan dalam Harapan Daily ini, ada 156 kes mahkamah digugur pada zaman Perikatan Nasional yang ramai tak sebut, yang ramai tak cakap, yang mungkin pemimpin Perikatan Nasional buat-buat lupa dan tak tahu. Antaranya, pada waktu ini juga Musa Aman bebas dengan 46 pertuduhan. Semasa Perikatan Nasional juga, zaman Perikatan Nasional juga, Zahid bebas 40 tuduhan rasuah kes projek sistem VLN. Semasa ini juga bekas ahli lembaga Felda bebas 29 tuduhan rasuah semasa zaman PN. Semasa zaman PN juga ada Nasruddin lepas tanpa bebas 16 pertuduhan pecah amanah. Selain itu, Aziz Rahim lepas tanpa bebas 3 tuduhan rasuah, 6 tuduhan penggubahan wang haram. Pada masa yang sama, zaman Perikatan Nasional, Riza Aziz dilepas tanpa dibebaskan juga, dan Muhammad Hafrizam bebas tuduhan penggubahan wang haram 15 juta ringgit. Hasanah bebas daripada tuduhan pecah amanah 50,4 juta ringgit. Isa Samad juga bebas 1 pertuduhan pecah amanah pada zaman Perikatan Nasional. Manakala seorang peguam, Safi Abdullah, lepas bebas kes LHDN dan ubah wang haram 9,5 juta. Ahmad Maslan bebas 2 tuduhan bayar kompaun 1,1 juta. Dan Kunan bebas kes rasuah 2 juta ringgit terlepas hukuman penjara 12 bulan. Itulah kes-kes jenayah mahkamah berprofil tinggi VVIP yang mana berlaku semasa zaman Perikatan Nasional. Paling banyak digugurkan 156 kes mahkamah digugur zaman Perikatan Nasional menurut laporan di Harapan Daily ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Agung buat kejutan, Anwar pun buat kejutan sekali lagi. Pastinya apa yang terpampang di media sosial, di berita Malaysia kini ini akan membuatkan ramai orang cemburu dengan Anwar Ibrahim. Hari ini, sekali lagi Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong dan Perdana Menteri menikmati sarapan nasi lemak bersama. Baru-baru ini Anwar Ibrahim juga bersantap bersama dengan Agong di sebuah restoran di Johor. Kali ini bersama sarapan pula bersama dengan nasi lemak. Wow, daulat tuanku, daulat tuanku.
yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan meluangkan masa untuk santapan pagi bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim di sebuah restoran di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bersama Perdana Menteri menikmati menu nasi lemak di restoran nasi lemak Burung Hantu, Cawangan Semua House berkenan. Orang ramai juga tidak melepaskan peluang bersalaman dan merakam gambar bersama Seri Paduka Baginda. Sultan Ibrahim turut berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama kanak-kanak serta bertanyakan kabar mereka. Saudara-saudara sekalian, dengan keakraban Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong ini, dijangkakan negara Malaysia akan memacu kejayaan yang tidak pernah dicapai oleh sesiapa Perdana Menteri sebelum ini. Dengan keakraban dan kebijaksanaan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong bersama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dijangkakan Malaysia tidak akan menghadapi masalah untuk menjana kekuatan sekali lagi menjadi harimau yang mengaum sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan keakraban Anwar Ibrahim ini juga dijangkakan tidak akan menghadapi masalah besar dalam pentadbiran beliau. Kerana apabila Anwar Ibrahim akrab dengan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong, ini menyimpulkan bahawa secara tidak langsung menamatkan polemik, menamatkan fitnah daripada orang-orang tertentu yang mengatakan kononnya Anwar Ibrahim derhaka, itu secara tidak langsung telah dimatikan oleh keakraban yang sedang kita lihat antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Kalau ada orang kata Anwar Ibrahim ini derhaka, tidak mungkinlah Agong akan bersama buat santapan nasi lemak bersama dengan Anwar Ibrahim. Hanya orang yang hanya orang yang disukai oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong yang pasti akan sentiasa dekat dengan Baginda. Baginda rapat dengan Anwar Ibrahim. Jadi, secara tidak langsungnya Anwar Ibrahim telah mematahkan dakya fitnah yang dilemparkan kepada beliau yang menyatakan Anwar Ibrahim itu kononnya derhaka dalam kes dan isu titah edendum. Anwar Ibrahim mempunyai hubungan yang akrab dan tidak mempunyai masalah dengan Istana Negara. Yang ada masalah dengan Istana Negara, Anda tulislah sendiri siapa orangnya, Perdana Menteri yang mana, Anda tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. KS1 MDB, Najib buat satu pengakuan yang tidak pernah orang sangka dia akan cakap. Najib mengakui bahawa pengalamannya dalam bidang dunia korporat adalah minimum sebelum sertai politik. Wah, ini alasan Najib untuk cuba menghadapi 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk menerima 2.3 bilion dana 1MDB sebagai rasuah dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram. Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa pengalamannya dalam takbir urus korporat adalah minimum sebelum beliau memulakan kerjaya politiknya. Datuk Seri Najib memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau mempunyai pengalaman minimum dalam takbir urus korporat sebelum memulakan kerjaya politiknya. Najib menghadapi 25 pertuduhan. Pihak pembelaan telah memanggil 25 saksi untuk memberi keterangan termasuk pengarah syarikat, peguam dan individu yang didakwa menemani Najib bertemu dengan Raja Arab Saudi pada tahun 2010. Semasa pemeriksaan semula oleh peguam utama Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, Najib berkata beliau tidak menganggap dirinya pakar korporat dan lebih menekankan dirinya sebagai seorang ahli politik dan kemudian seseorang di dalam kerajaan.
Kata Najib, saya lebih seorang ahli politik dan seseorang dalam kerajaan. Lebih kepada melihat dasar kerajaan secara keseluruhan dan pelaksanaannya. Saya tidak pernah benar-benar terlibat dalam bidang korporat secara langsung, kata Najib sambil menambah bahwa beliau menganggap dirinya sebagai seorang ahli politik sepenuh masa. Najib mula menceburi bidang politik pada tahun 1976, menggantikan arwah bapanya Tun Abdul Razak Husin sebagai ahli Parlimen Pekan Pahang pada 23 tahun usianya. Bekas Perdana Menteri itu kemudiannya dilepaskan daripada kandang saksi hari ini selepas Muhammad Safi menamatkan pemeriksaan semula dalam perbicaraan Najib berhubung dakwaan penyelewengan 2,3 bilion ringgit daripada 1MDB. Sejak prosiding pembelaan bermula pada 2 Disember tahun lepas, Najib, 71 tahun, berada 26 hari di mahkamah membentangkan kenyataan saksinya setebal 678 muka surat dalam 4 jilid. Najib telah menjalani pemeriksaan utama dan pemeriksaan semula oleh Muhammad Syafi, manakala pemeriksaan balas oleh beberapa timbalan pendakwa raya termasuk Kamal Baharin Omar dan Ahmad Akram Karim. Pihak pembelaan juga memanggil bekas penolong pendaftar kanan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Catherine Nicholas, bagi mengesahkan rekod rayuan berkaitan Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, dalam perbicaraan pemalsuan audit 1MDB. Perbicaraan itu sebelum ini dikendalikan Hakim Datuk Muhammad Zaini Mazlan, yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan. Muhammad Safi juga memaklumkan kepada Hakim Datuk Colin Laurin Sequeira bahawa 25 lagi saksi termasuk pengarah syarikat, peguam dan individu yang didakwa menemani Najib untuk bertemu dengan Raja Arab Saudi pada tahun 2010 akan dipanggil untuk memberi keterangan. Pada 30 Oktober tahun lepas, Sequeira mengarahkan Najib untuk membela diri selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Najib menghadapi 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk menerima 2,3 bilion ringgit dana 1MDB sebagai rasuah dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Perbicaraan bersambung semula pada 10 Februari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.